Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Satu kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 137 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Najib Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 24 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 18 April 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 137 orang. Kes 137 berumur 31 tahun ialah isteri kepada kes 109 dan mempunyai kaitan dengan kluster kes 73. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Sementara itu, satu kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 113 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 23 kes. Daripada jumlah tersebut, di mana dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan haklang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 85 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah 2,407 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 165 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,254 ujian. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa 5 lagi kes yang telah sembuh telah dimasukkan semula ke Pusat Pengasihan Kebangsaan setelah didapati positif semasa pemeriksaan susulan. Jumlah ini membawa kepada jumlah keseluruhan kes yang sedemikian sebanyak 16 orang. Daripada jumlah tersebut, 4 orang telah dibenarkan pulang ke rumah, manakala 12 orang sedang menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Kes baru pada hari ini membuktikan negara kita masih lagi berada di bawah ancaman wabak COVID-19 dan kita perlu untuk terus berjaga-jaga dan tidak leka serta sentiasa mematuhi arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Oleh dengan itu, Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan. Terutama sekali, sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing dengan mengelakkan dan menjauhi daripada beramai-ramai mengunjung ke gedung-gedung perniagaan, tamu-tamu, pasar-pasar, kedai-kedai runcit seperti yang disarankan. Ini adalah di samping mematuhi larangan perkumpulan ramai ataupun mass gathering dan melakukan amalan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa. Orang ramai juga diingatkan untuk membuang disposable face mask yang telah digunakan dengan cara yang betul, iaitu ke dalam tong sampah dan tidak dibuang di merata tempat. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan dan menjaga kebersihan bersama. Hampir 2 juta ringgit bantuan kewangan akan diserahkan kepada lebih 2,000 pengusaha dalam kalangan penamu, penjual di pasar, pemandu teksi dan pemandu motor tambang yang terjejas pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 di negara ini. Bantuan kewangan tersebut adalah daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB melalui kumpulan wang pentadbiran am. Para penerima terdiri daripada peniaga dan pengusaha yang berdaftar di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan kewangan tersebut adalah pada menjunjung titah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa titah perutusan khas Baginda berkenaan COVID-19 pada Isnin lalu. Senarai peniaga dan pengusaha yang terjejas pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 diperoleh daripada penelitian
oleh pasukan petugas yang dilantik oleh MOEM bagi mengenal pasti golongan peniaga yang layak diberi bantuan berikutan penularan COVID-19. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan pagi tadi oleh Yang Berhormat P.Hin Udana Khatim Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. RM1,719,000 diserahkan kepada Yang Berhormat P.Hin Orang Kaisri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bagi 1,910 orang peniaga atau pengusaha kecil tamu gerai dan pasar. RM72,900 diserahkan oleh kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin P.Hin Orang Kaisri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi pula menerima RM104,400 bagi 116 orang pemandu teksi dan pemandu perahu tambang. Manakala sejumlah RM42,300 diserahkan kepada Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin P.Hin Orang Kaisiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan bagi 47 orang peniaga kecil-kecilan. Bantuan kewangan akan dimasukkan ke akaun masing-masing. Pemangku Setiausaha MOEM menjelaskan bantuan kewangan tersebut adalah daripada kumpulan wang pentadbiran am iaitu wang kutipan hasil perkhidmatan agama seperti mahkamah-mahkamah syariah, bayaran sijil halal dan permit halal, faedah, penjualan dan pengambilan balik tanah kerajaan, sewa tanah, sewa kedai, wang yang diserahkan kepada Baitul Mal dan harta yang tidak bertuan. Setiap seorang akan menerima sebanyak RM900, iaitu RM300 akan dibayar bagi tempoh 3 bulan. Dan bantuan ini diberikan kepada para peniaga dan pengusaha yang terjejas pendapatan mereka itu, termasuk yang bukan beragama Islam, untuk membantu mereka semasa COVID-19 ini. Sukacita juga dimaklumkan bahawa mana-mana pihak yang berasa mereka layak untuk diberikan bantuan ini, mereka bolehlah berhubung kepada kementerian-kementerian yang berkenaan. Artinya mereka tidak perlu pergi ke Majlis Agama Islam. Individu yang mempunyai penyakit kronik termasuk penyakit tidak berjangkit boleh terdedah dengan komplikasi teruk akibat wabak COVID-19. Ikuti perinciannya dan bahan berita lain selepas ini. Wabak COVID-19 boleh menyebabkan komplikasi yang teruk dalam kalangan individu yang mempunyai penyakit kronik termasuk penyakit tidak berjangkit. Dalam temu bual bersama Dr. Haji Muhammad Nur Hasanuddin bin Kelali, pakar perubatan geriatrik dan perubatan dalaman, Hospital Raja Isteri Penyerahan Anak Soleha, antara penyakit kronik yang dimaksudkan termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanser, diabetes, penyakit kronik paru-paru, pernafasan, termasuk asma, emfisema atau bronkitis, dan mereka mempunyai sistem daya tahan badan yang lemah akibat penyakit seperti HIV atau penggunaan ubat steroid berpanjangan atau kemoterapi. Dr. Haji Muhammad Nur Hasanuddin menyarankan agar penghidap penyakit-penyakit kronik untuk memastikan bekalan ubat-ubatan mereka adalah mencukupi dan mematuhi saranan pengambilan ubat-ubatan bagi mengelakkan komplikasi. Temu janji di klinik habis kita telah diganjakan
ataupun jika habis kita perlu menjalani pengasingan diri di rumah atau pusat-pusat pemantauan yang dikhaskan. Jika bekalan ubat-ubatan tidak mencukupi, habis kita bolehlah menghubungi klinik berkenaan mengenai keperluan tambahan obat atau untuk membuat temu janji yang baru. Atau habis kita boleh juga menghubungi talian nasihat kesihatan 148 untuk mendapatkan nasihat dan bantuan seterusnya. Sekiranya habis kita memerlukan bantuan penghantaran obat, bolehlah menggunakan perkhidmatan Gorush Brunei. Ini penting, kita hendaklah sentiasa mematuhi pengambilan obat-obatan seperti yang telah disarankan oleh doktor. Kerana jika ada tergugat dalam pengambilan ubat tersebut, ini boleh menjadikan keadaan penyakit habis kita tidak stabil atau tidak terkawal dan boleh mendatangkan komplikasi. Selain itu, habis kita juga disarankan untuk menjaga kesihatan dan memastikan penyakit habis kita ada terkawal dan mengamalkan gaya hidup yang sehat. Menyentuh mengenai dengan temu janji di klinik-klinik kesihatan dan hospital, para pengidap penyakit kronik dinasihatkan untuk memastikan dan mengesahkan temu janji mengikut tarikh yang diberikan. Pada masa ini memandangkan keperluan tenaga kesihatan di barisan hadapan di kesemua hospital, pusat kesihatan dan juga pusat pengasingan kebangsaan, mungkin terdapat beberapa perubahan dengan temu janji habis kita dan juga mungkin tempat klinik tersebut. Jika keadaan penyakit habis kita stabil dan terkawal, besar kemungkinan temu janji ditangguhkan pada suatu tarikh yang kemudian. Diingatkan sekali lagi, pastikan bekalan obat habis kita itu mencukupi bagi tempoh ini. Bagi beberapa keadaan penyakit yang tertentu, temu janji bagi rawatan khusus perlu diteruskan seperti biasa, misalnya dialisis atau kemoterapi. Program Harapan dan Anak Harapan Kementerian Pendidikan iaitu pembekalan permakanan ke sekolah-sekolah sewaktu sesi pembelajaran secara dalam talian hari ini diteruskan di beberapa buah sekolah rendah dan menengah di negara ini. Di daerah Brunei dan Muara sahaja, 6 buah sekolah rendah yang terpilih menerima bekalan makanan di bawah skim sarapan tenusu dan skim sarapan pagi. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebagai keprihatinan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap kebajikan setiap pelajar di negara ini. Nunggu ubat. Dia dibekalkan mengikut skim masing-masing di beberapa sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Adapun tujuan adalah menjadi komitmen serta keprihatinan Kementerian Pendidikan melalui bahagian perkhidmatan permakanan dan asrama untuk memastikan para pelajar ini mendapat zat besi dan nutrisi khasiat yang berterusan. Kami sudah menerima program bantuan serapan minuman tenusu ini bermula dari 2 Mac 2019. Jadi sejauh itu setakat itu sambutan murid sangat menggalakkanlah, semangat belajar, tenaga apabila diorang belajar di sekolah, macam nampaklah perbezaannya, mereka lebih bersemangatlah. Di daerah Belait, program seumpamanya diadakan di Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria dan melibatkan 278 orang penuntut. Program ini bertujuan memastikan setiap pelajar mendapat nutrisi yang berterusan dengan memakan makanan yang berkualiti dan secara teratur dalam memenuhi perkembangan fizikal dan mental pelajar. Alhamdulillah, pihak sekolah menjunjung kasih juga kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas usaha yang murni ini untuk penambahan pembaikan dan kebajikan semua murid. Alhamdulillah, sejak program ini dilaksanakan, peratus kehadiran bagi semua kelas di sekolah ini adalah di tahap yang sangat baik, iaitu dalam 85% bagi semua kelas-kelas di sekolah ini. Sementara itu, skim sarapan pagi juga melibatkan 673 orang pelajar Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutung.
Paket sarapan pagi bagi bekalan selama 5 hari persekolahan diberikan pagi tadi semasa para ibu bapa dan penjaga pelajar mengembalikan dan mengambil home pack learning. Harapan pihak sekolah dan juga pihak Kementerian Pendidikan supaya paket sarapan pagi ini akan memberikan semangat kepada pelajar-pelajar khususnya dan ibu bapa juga untuk memantau sisi pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Ini juga akan menambah nutrisi dan semangat anak-anak mereka di rumah untuk terus belajar walaupun dalam keadaan atas talian dan home learning packet. Sementara itu, para ibu bapa penuntut yang terpilih juga merafakkan rasa syukur kehadrat ilahi dan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi program harapan dan anak harapan Kementerian Pendidikan. Program tersebut dilaksanakan bagi memastikan para pelajar mendapatkan nutrisi berterusan serta pengambilan makanan yang berkualiti. Saya berterima kasihlah kepada Kerajaan Bawah Duli kerana pembahagian minuman nenek. Kerana dapat juga meringankan beban saya kalau sebelum kanak-kanak belajar itu dibagi minuman nenek. Terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khusus kepada Kementerian Pendidikan kerana membagi bantuan sarapan pagi untuk anak saya. It's very good also. It's helping the kids to study even though it's COVID-19, even though it's banned that we're going to school, but it's the best for the student to learn more and then they will not forget their subjects and whatever they was given in school. Pada pendapat saya, alhamdulillah lah program harapan ini dapat membantulah dan amat baguslah untuk diteruskanlah. Ianya membantu memberikan peluang untuk kanak-kanak kita bagi memastikan mereka mempunyai sarapan pagi yang mencukupi dan dengan itu akan membolehkan mereka memberi fokus kepada pelajaran mereka dan kita merasa bersyukur dan ini adalah peluang keemasan yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kesejahteraan pelajar-pelajar. Ianya akan dapat membantu menambah nutrisi mereka dalam memastikan mereka mempunyai tenaga dan juga memberi mereka masa untuk berehat sebentar dan mengambil pengambilan makanan yang secukupnya. Skim ini adalah satu inisiatif yang baik dari pihak sekolah supaya membagi sarapan pagi yang teratur ketika mereka belajar secara online. Sebagai ibu bapa, kami sangat menghargai skim yang telah disediakan. Jabatan Daerah Temburong mengadakan kempen kebersihan di kawasan bangunan Pasar Pedaging dan Sayur Tamu Aneka Temburong. Kempen seumpamanya adalah antara langkah pencegahan yang diambil bagi membendung penularan COVID-19 yang sedang melanda di negara ini. Antara yang hadir, Awang Muhammad Carol Syahrul bin Haji Duahim, pemangku Pegawai Daerah Temburong. Kempen tersebut disertai pelbagai agensi kerajaan termasuk Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Pasukan Daerah Polis Temburong, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri serta sukarelawan. Pada para pengunjung dan juga para penjaga amnya supaya menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat berniaga dan juga kebersihan barang-barang jualan atau dan dipohonkan juga untuk para pengunjung dan juga para peniaga untuk mengamalkan kebersihan dan mengikut saranan-saranan yang terkini daripada dasar-dasar kerajaan yang diutarakan daripada Kementerian Kesihatan khususnya dan juga kementerian-kementerian yang lain juga. Dan juga disarankan juga kepada para pengunjung ini juga untuk mengamalkan social distancing juga dan juga membersih tangan secara kerap supaya mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Di daerah Blight juga mengadakan kempen yang sama. Mengetuai kempen Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Blight.
Kempen kebersihan yang disertai Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Bomba dan Penyelamat diungkayahkan di Tamuneka Sungai Beras Seria. Kempen juga antara lain satu inisiatif Jabatan Daerah Belaid untuk menjadikan kawasan gerai tersebut lebih bersih, indah, ceria dan bebas dari tempat-tempat pembiakan nyamuk serta bebas dari sebarang jangkitan penyakit. 75 unit rumah atau hunian Huntam di bawah projek perkampungan ASEAN yang dikendalikan oleh Pusat Penyelaras ASEAN bagi Bantuan Kemanusiaan Pengurusan Bencana atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management AHA Center telah diserahkan dalam majlis yang diadakan menerusi persidangan video 16 April lalu di antara pihak AHA Center dan Kerajaan Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Projek ini dibiayai bersama oleh negara Brunei Darussalam, Republik Filipina dan Australia. 31 daripada 75 unit Huntam yang diserahkan merupakan hasil sumbangan melalui Tabung Kemanusiaan Bencana Sulawesi Negara Brunei Darussalam. Secara keseluruhannya, Tabung Kemanusiaan Bencana Sulawesi berjaya mengutai sejumlah RM545,955 dan 61 sen. Sejumlah RM545,955 dan 61 sen. Jumlah ini disalurkan dalam dua fasa kepada pihak AHA Center bagi pembinaan projek perkampungan ASEAN. Bagi fasa pertama, sebanyak 31 unit Huntam telah dibina dengan perbelanjaan sebanyak RM272,000. Manakala fasa kedua akan diteruskan sehingga akhir tahun ini dengan pembinaan 25 Huntam tambahan dan sebuah masjid. Ia dibina dengan pembiayaan berjumlah RM273,955 dan 61 sen. Projek perkampungan ASEAN bertujuan untuk menempatkan keluarga-keluarga yang terjejas akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dan adalah selaras dengan hasrat Kerajaan Republik Indonesia bagi pemindahan untuk dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Waktu operasi perkhidmatan talian nasihat kesihatan 148 kini diubah. Menurut Kementerian Kesihatan, bermula 16 April 2020, talian kesihatan 148 dikemas kini dan akan beroperasi setiap hari bermula pukul 7 pagi hingga 11 malam. Bagi maklumat lanjut, orang ramai juga boleh menghubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa.